Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang memuji Belanjawan 2025 yang dibentangkan oleh Anwar Ibrahim. Belanjawan 2025 dikatakan adalah belanjawan yang terbaik pernah ada selain yang pernah dibentangkan ataupun yang pernah disampaikan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Namun saudara-saudara, di sisi yang lain, terdapat satu pandangan di dalam parti komponen bersama-sama di dalam kerajaan perpaduan, iaitu MCA. Takrifan T15 sedia ada tidak adil. Menurut MCA, dikongsikan melalui tulisan daripada Syabuddin Hussein bertarikh 22 Oktober. Saudara-saudara, menjadi persoalannya, adakah Belanjawan 2025 ini hanya dipandang baik oleh beberapa kepimpinan kerajaan di dalam PHBN, ataupun sebenarnya terdapat beberapa lagi yang tidak setuju dengan Belanjawan 2025 ini? Kerajaan diminta memperhalusi klasifikasi kelompok 15% teratas rakyat berpendapatan tinggi atau lebih dikenali T15 yang akan dikecualikan daripada beberapa subsidi kerajaan tahun depan. Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, BN Air Hitam, berkata, ini kerana takrifan sedia ada T15 yang merangkumi mereka berpendapatan RM13,295 sebulan ke atas sebagai golongan mahakaya adalah tidak adil. Takrifan itu, katanya, berdasarkan kepada data pendapatan isi rumah daripada kajian pendapatan isi rumah dan kajian perbelanjaan isi rumah oleh Jabatan Perangkaan sehingga 2022. Ini bermakna tokoh korporat dan jutawan termasuk dalam kategori ini. Begitu juga pasangan suami isteri yang kedua-duanya adalah guru grade DG48 atau penjawat awam grade M48. Adakah ini adil? Katanya ketika sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2025 di Dewan Rakyat. Berdasarkan rekod gaji bulanan bagi pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG48 adalah minimum RM5,125 dan maksimum RM11,640 dengan kadar kenaikan tahunan RM250. Untuk perkhidmatan tadbir dan diplomatik, gaji bulanan kaki tangan grade M48 pula minimum RM5,206 dan maksimum RM11,764 dengan kenaikan tahunan RM270. Saudara-saudara, berkaitan dengan Belanjawan 2025, adakah ini akan memberikan satu impak yang negatif terhadap kerajaan ataupun impak yang positif terhadap kerajaan perpaduan? Apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu lagi kemenangan Anwar Ibrahim. Satu lagi kepujian kredit diberikan untuk Anwar Ibrahim. Sekaligus ini meninggalkan musuh politiknya. Meninggalkan semua yang cuba untuk tumbangkan Anwar, yang cuba untuk menjatuhkan Anwar, menggulingkan Anwar. Kalau nak cakap Mahathir, Muhyiddin, Hadi Awang dan sesiapa saja yang cuba untuk tumbangkan Anwar, ini adalah satu berita yang buruk untuk mereka. Adakah dengan ini sekaligus mereka tak ada harapan bagi musuh Anwar yang cuba untuk menggulingkan Anwar, yang cuba untuk menjadi pemerintah, menjadi Perdana Menteri? Mungkin tak ada harapan langsung. Kerana itu adalah harapan penyokong-penyokong kerajaan perpaduan, penyokong Anwar Ibrahim. Satu tulisan daripada Harapan Daily bertarikh 22 Oktober 2024. Jauh sangat kebijaksanaan Perdana Menteri dengan pembangkang. Wow. Bahasa yang baik ini dinamik, akan terus hidup dan berkembang. Sebaliknya,
yang mati, jumud dan beku hanyalah otak walaun. Ketimbang bahasa Melayu juga, tetapi digunakan di Indonesia daripada bahasa Jawa. Maksudnya berbanding dengan atau daripada. Kalaupun tiada dalam kamus BM waktu ini, tidak bermaksud kita tidak boleh kembangkan dan masukkan. Banyak perkataan dalam kamus tidak wujud pun 10 hingga 20 tahun dulu dan diceduk dari bahasa lain seperti log masuk, swafoto, penstreaman, e-dompet, tular, dan lain-lain. Bahasa Latin, contoh, bahasa yang mati dan tidak berkembang walaupun menjadi bahasa rasmi Empire Rome. Pemimpin hebat yang visionary ada wawasan jauh ke depan, mahu melihat bahasa dan budaya masyarakat kita berkembang. Pemimpin jumud pula akan menarik masyarakat ke belakang dan gagal memahami realiti semasa. Jika kita belajar banyak kosakata baru dalam ucapan PMX, kita juga belajar banyak perkataan tradisional dari ucapan Haji Hadi seperti kerangga, ikan seluang, kera, dan tupai, dajal, itik, tempang, dan lain-lain. Kalau dengar ucapan PMX dalam bahasa Inggris, ramai yang kena buka semula kamus walhal hari-hari bertutur. Kita pilihlah nak ikut sama ada siapa, sama ada pilih untuk jadi lebih cerdik atau lebih dungu. Orang yang kaya kosakata biasanya kerana banyak membaca. Jadi mereka tidaklah perlu menegakkan hujah atau menyampaikan mesej dengan bahasa ketat, mencaci, mencarut, melabel, dan lain-lain. Bagi saya ini satu kemenangan baru Anwar Ibrahim yang pasti meninggalkan musuh politiknya. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, kita sudah mendengar berkaitan dengan rasuah pasir, berkaitan dengan banyak sekali rasuah yang berlaku dan yang baru-baru ini ataupun yang terkini berkaitan dengan Raja Pasir ataupun rasuah lombong pasir di Selangor yang menjadi perhatian ramai peminat politik dan juga netizen. Berkaitan dengan rasuah ini, ada pula dikaitkan nama Azmin Ali, kerana di dalam kes ini melibatkan bekas eksekutif MBI. Namun bukan Azmin Ali. Belum ada jawapan yang sahih, belum ada bukti yang sahih bahawa perkara ini ataupun ahli politik yang dikatakan terlibat itu adalah Azmin Ali maupun mana-mana pemimpin politik di negara ini. Namun saudara-saudara, satu tulisan daripada Syahbudin Husin bertarikh 17 Oktober. Ahli politik berpengaruh itu boleh jadi sesiapa saja. Dia boleh jadi sesiapa saja. Demikian jawapan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Berhubung identiti ahli politik yang didakwa mempunyai kaitan dengan kes rasuah Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI, Azam meminta semua pihak menunggu hasil siasatan SPRM terhadap kes berkenaan. Saya tidak mahu komen mengenainya kerana dia boleh jadi sesiapa saja. Jadi kita tunggu, katanya kepada pemberita selepas merasmikan program persidangan meja bulat Ketua Pesuruhjaya SPRM bersama bank komersial. Beliau ditanya mengenai kabar angin di media sosial dan blog yang menamakan seorang ahli politik terbabit dalam kes rasuah MBI. Ditanya bila SPRM akan memanggil ahli politik berkenaan, Azam berkata, ia bergantung kepada hasil siasatan terhadap dokumen terbabit dan keterangan saksi. Setakat ini, katanya, hanya ahli politik itu yang dipercayai ada kaitan dengan kes berkaitan. Jika kita mahu panggil seseorang yang penting dalam hal ini, kita perlu dapatkan keterangan menyeluruh dahulu.
Jika tidak, kita panggil kemudian tanya separuh soalan. Saya nasihatkan pegawai saya supaya panggil bila keterangan yang kita ada memadai untuk bertanya kepada individu itu. Jangan panggil berpuluh kali, nanti ramai yang akan muak. Mengenai dakwaan bahwa siasatan kes MBI bermotifkan politik, Azam berkata, SPRM hanya menjalankan tugas berdasarkan maklumat dan aduan diperoleh. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?